Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat sejahtera. Okey, kita nak sambung PHP yang kita nak berinteract dengan database. Dan database yang kita pakai sekarang ni MySQL, dan both server kita, web server and database server, menggunakan XAMPP kan. So, dan untuk memudahkan this lesson, saya saya rasa anda perlu buat apa yang kita buat sebelum ni dari segi in terms of database. Kita seragamkan database kita, dan kita seragamkan untuk asalnya, untuk awal ni, menggunakan table yang sama, data yang sama kan, supaya mudah kita mengikuti lesson ni. Jadi makna dia anda kena create um, makna dia anda kena create database yang bernama directory dalam XAMPP, dan juga anda kena create table kita nama apa sebelum ni lah? User ke? Kan, table user. Oh, table details, sorry. Table detail dengan tiga fields. Kan, field nombor ID, field nombor telefon, field nombor ID, telefon, name, kan, tiga fields. Okay, I mentioned in our last meeting, untuk kita mula ni anda kena pastikan anda kena activate XAMPP, dan untuk bukan sekadar XAMPP, dalam XAMPP tu ada dua components yang anda kena activate kan. Satu web server Apache, satu lagi MySQL database. Dia ada dua server yang dah ada dalam satu software, web server, database server. Okay, so anda kena masukkan data yang saya cadangkan sebelum ni, dan cara yang mudah saya sebut pada saya dengan memanfaatkan teknologi ChatGPT ni ialah anda create table dengan dan juga anda fill in the data dengan guna SQL kan. Anda minta ChatGPT tolong generate SQL kepada anda, dan anda execute SQL tu dalam PHP MyAdmin, dalam XAMPP. XAMPP ada PHP MyAdmin untuk manipulate database. So anda buat melalui PHP MyAdmin lah kan, execute, dan dia terus jadi. Dia tak perlu buat manually satu demi satu. So please interrupt me kalau ada apa-apa anda tak clear. Okey, so bila anda buat program PHP untuk interact dengan database, interact ni saya masukkan termasuk buat operation dia lah, operation untuk tambah data, cari data, delete data, update data kan. So basically program PHP anda akan ada typically ada three section kan. So section tu section tu pertama nak kena buat connection. Maksud dia kena ada arahan buat connection dengan database anda. So anda buat program PHP. Dalam program PHP tu kena ada at least 3 components. Dan the first component ialah connection dengan database anda. So arahan dia, arahan untuk buat connection dengan database ialah MySQL connect kan. Itu arahan dia. Kejap ya. Okay, so arahan dia MySQL connect, followed by bracket. Dalam bracket tu ada 4 parameters.
yang anda kena isi. Parameter tu antaranya ialah alamat database anda. Kebetulan dalam kes yang kita pakai ni, database kita dengan web server kita semuanya di dalam satu komputer kan. Tapi nanti anda bekerja ke later, mungkin database anda berada di location lain, ya, tidak berada dalam web server. Dia jadi dulu dia panggil konsep 3 tiers. 3 tiers tu, and user, web server, database. 3 tiers. Dia bukan traditional client server 2 tiers. 2 tiers daripada client kepada server, web server. Kali ini kita ada client, web server, database server. 3 tiers. Jadi salah satu parameter yang kena beritahu ialah alamat database. So kita pergi tengok detail sekejap lagi, tapi anda ambil tu. Untuk database connection, arahan yang kita akan pakai, ada banyak arahan, tapi arahan yang utama kita pakai ialah MySQLi Connect, dengan 4 parameter. Dan parameter tu antaranya ialah alamat database, user ID untuk akses database, password untuk akses database, dan juga nama database. Anda mungkin create 10 database. So nak nama database. Okay, so at this stage tak perlu lagi mention table. Kita hanya bagi tahu nama database sahaja. Nama database dalam case example kita ni, nama dia directory. Okey, ada 4 parameter MySQL Connect. So bahagian pertama ialah database connection dalam satu dokumen. So bahagian kedua kita mula query data. Query ni maksud dia buat operation dengan database tu. Apa yang anda hendak? So nak buat query atau nak buat operation tu, arahan dia MySQLi query. Arahan dia, arahan PHP untuk query the database, ya, MySQLi query. So ada 2 parameter. Parameter pertama ialah object connection. Kita nak tahu connection yang buat tadi, supaya kita tahu nak berhubung dengan database mana. So parameter kedua ialah arahan query tu. Arahan query tu ditulis dalam SQL punya command. Biasanya anda belajar di dalam kelas database SQL command. SQL command ni select star from table apa. Select star from table where, kalau nak specific data. Update table sebagainya. Delete serta record. So tu arahan SQL. Jadi anda juga kena belajar arahan SQL. Okey, so tu arahan kedua ialah buat query. So arahan ketiga ialah selepas kita dah buat query, dia akan ambil data daripada database yang kita query tadi. So anda akan mula display lah. So untuk mula display tu, anda kena buat association dengan setiap record yang diperolehi. Bila anda query daripada database, dia macam create satu temporary data. Dia ambil daripada database, dia letak kat RAM, so dia create temporary data yang dapat daripada setelah kita buat query tadi. So jadi untuk kita display, kita kena buat association dahulu dengan temporary database tadi. Okay, so arahan dia MySQLi fetch associate. Dalam dia hanya satu saja parameter. Parameter dia ialah data yang diperolehi daripada nombor 2 tadi. Okay, so at least ada 3 bahagian yang anda akan
sentiasa jumpa walaupun mungkin arahan dia berbeza, tapi untuk connect arahan MySQLi connect lah dalam kes kita ni sentiasa arah yang sama. Untuk query pun sama, untuk association pun kita guna. Dia ada beberapa, ada banyak lah untuk buat association. At least ada 3, tapi tak apa, kita supaya tak keliru kita guna satu saja kan. Maksud saya ada 3, sekejap lagi kalau anda browse dalam internet mungkin anda jumpa arahan lain kan. Tapi untuk kelas kita pakai MySQL Fetch Association. Okey, so basically itu yang perlu ada. So kita pergi pada contoh. Tadi sekadar ini nak letak konteks semula. Ini nama database yang kita akan pakai, directory. Make sure anda buat dalam komputer anda. Kemudian kita akan pakai table details dengan 3 fields. Okey, kemudian supaya mudah seragam ni kita masukkan data-data ni. Nak mudah masuk data ni melalui arahan SQL lah. Lebih cepat. Okey, ini semua ni dah ada dalam template yang saya beri pada anda dalam folder SQL ke tak silap. In case anda nak buat barulah kan, anda boleh ambil semula. Okey. Okey, sekarang ni saya mulakan dahulu sekadar contoh kepada tadi kita kata ada dalam dokumen PHP kita untuk interact dengan database ada at least 3 bahagian kan. So saya nak tunjuk dalam bentuk program lah kan. Okey, so bila sebut PHP mula dengan PHP, tutup PHP kan. So pertama ialah buat connection. So buat connection ada 4 parameter. 1, 2, 3, 4. Parameter pertama address saya kata tadi. Tak apa. Saya pergi detail sekejap lagi, tapi anda dapatkan tadi yang kita sebut ada 3, at least 3 step tu. Pertama ialah buat connection dengan database. Yang kedua, buat query. Ada 2 parameter. Kita pergi detail sekejap lagi parameter tu. Yang ketiga buat association. Tadi bila kita dengan arahan yang kedua tadi, buat query tadi, dia akan dapat data. Kalau query itu berjaya, dia dapat data. So data tu dia macam dia create temporary dalam RAM anda. So anda kena buat association. Nak buat association tadi itu dan satu parameter dalam kurungan. So parameter itu ialah dengan query. Result daripada query tadi simpanan result. Apa saja variable anda dan letak variable tu untuk buat association. Selepas tu anda boleh display lah. Okey, so saya sebut tadi pada meeting yang lepas saya mula dengan aplikasi yang penuh. Sekarang ni saya simplify pada anda. Sebenarnya ini je. Arahan PHP ada 1, 2, 3, 4. So anda boleh lihat dalam template saya dah letak display by ID simplest. So basically ini saja untuk interact dengan database, buat connection, buat query, buat association dan kemudian display. Okey, so kita pergi detail kepada buat connection. Saya sebut sebelum ni, buat connection ni ada 4 parameters. So parameter pertama database address. Saya akan share slide ni selepas ini, ingatkan saya. Okey, so parameter pertama database address dalam string. Maksudnya anda kena letak dalam double quotes lah. So similarly dalam parameter kedua ialah username. So yang kita pakai ni sekarang ni default kepada PHP My Admin.
Dan dia boleh tukar. Dia boleh tukar dalam PHP MyAdmin tu. So for time being kita tak tukar, kita pakai je default. So default username ialah root. Kemudian parameter ketiga password. Dia tak set password dalam PHP MyAdmin. Default dia tak set password. Tapi kalau anda buat pada real database nanti, kan, yang ni kena bagi alamat dia, HTTP apa dia, kan, alamat database server anda. Username, biasanya pada developer dia akan bagi setiap orang username untuk access database, kan. Password, dan kemudian nama database yang kita nak interact. So database kita sebelum ni directory. In case ada soalan setakat tu. Boleh nah? Saya teruskan. Anda interrupt saya kalau ada nak tanya apa-apa. Okey, Ahmad, Nurin, Aqilah. Okey. So arahan pertama ialah buat connection. Kan? Arahan kedua buat query. So query saya sebut tadi ada dua parameters. Parameter pertama ialah connection tadi. So connection yang kita buat, kita simpan dalam variable con. So again sekali lagi, ini variable anda boleh guna apa saja nama. Cuma kalau anda guna ABC ke, kalau boleh guna nama yang baik lah. Maksudnya nama yang represent macam ni. Kita nak buat connection. Jadi kita guna con menunjukkan kita tahu lah variable ni simpan connection object. So jadi parameter pertama ialah connection object. Connection variable. Okay. Kalau anda tak mau pakai connection variable ni pun boleh. Sebab arahan ni untuk buat connection ni arahan MySQLi connect semua ni lah kan. So kalau anda ambil semua ni, MySQLi connect semua anda letak dalam con terus. Anda letak semua arahan ni dalam sini, gantikan dengan con. Okey juga. Jadi lebih pendek. Tak ada, baris pertama ni tak ada sebab anda letak dalam ni. Tapi nampak coding tu nampak complicated lah kan. So yang ni nampak lebih lebih structure sikit. Okay, so parameter pertama ialah database connection object. Yang kita buat connection tadi kita simpan dalam variable. Parameter kedua ialah arahan SQL. Dalam kes ni kita nak display specific record. So arahan SQL untuk display specific record ialah select star from details where anda nak display siapa dia melalui where ni lah. Where nombor ID dia 3333. Ramasamy ke tak silap dalam table kita tu. So itu arahan SQL. Jadi bila dia execute MySQL query, bila dia run ni kan, so maksud dia pergi pada database, dia select data yang memenuhi kriteria SQL tu. Dia select data tu dan dia ambil data tu simpan dalam RAM. Dia ambil dan simpan data RAM. Dia duduk dalam RAM lah kan. So the whole thing yang dia ambil tadi dia simpan dalam result. Okey, arahan ketiga, arahan kedua, dua parameter. Arahan dia MySQLi dash query untuk buat query. Okey, so apa yang dia buat ialah tadi dengan arahan MySQL query daripada database utama directory to the whole database, dengan query tu akan ambil yang memenuhi kriteria dia, so dia letak dalam RAM. Query ni mungkin bila kita buat query ni bergantung pada query lah kan. Select star from details. Kalau select star from details dia ambil semua kan.
Bila select start from detail where nombor ID 333, ID 333 ni, so dia akan ambil hanya 33 saja. Atau pelbagai lagi lah query. Point saya nak sebutnya, dengan arahan ni dia akan ambil dan dia letak, dia ambil tu dia tak semesti ambil satu, bergantung pada query kita, mungkin ambil 5, mungkin ambil the whole table, dan dia akan letak the whole thing yang dia dapat tu dalam RAM. Okey. Itu arahan kedua, MySQLi query. Okey, so arahan tiga ialah bila ada data dalam RAM tu, anda kena point ke RAM tu untuk anda kalau nak display. Sebelum anda boleh display, anda kena point dulu ke data tersebut. So cara nak point ke data tersebut atau pointer kepada data supaya kita boleh buat operation seterusnya untuk display data ialah MySQLi fetch associate. Kita associatekan apa yang kita dapat tadi. Dan associate tu dengan associate apa? Saya associate dengan apa yang kita query tadi. Sekali lagi saya sebut tadi tu, anda tak semesti simpan dalam variable. Anda terus ambil the whole thing letak dalam fetch associate pun boleh juga. Okey, so bila anda associate, dia macam kalau anda ingat ada konsep, bila kita dapat result ni, saya sebut tadi, mungkin banyak, mungkin satu. So, dia akan point kepada record pertama. MySQLi fetch associate ni akan point pada record pertama. Tapi kebetulan dalam kes kita hanya dapat ada satu record saja. Dia point ke record pertama. Okey, tu ini belum display lagi. So, katalah bila kita point ke record pertama, kita simpan pointer tu dalam variable row. So, kita tak display lagi ni. Kita hanya point dan kita simpan pointer tu yang menunjuk kepada record yang berkenaan dalam variable row. Okey, so bila kita nak display, kita akan guna echo lah atau print. Sorry. So bila nak display, kita guna echo atau print. So echo, so anda nak display apa? Tadi pointer dia simpan dalam row. So kita tahu dalam row ni ada 3 fields. Field nombor ID, name dan telefon. Nombor ID 333, name. Jadi bila anda nak display, anda kena display satu-satu. Dia tak boleh display the whole thing serentak. Maksud saya satu-satu tu, kita tak boleh display row. Anda kena display specific fields dalam row tu. Row ni the whole thing. Tapi bila nak display, anda tak boleh echo row. Dia tak boleh macam tu. Dia kena echo row, kena beritahu anda nak display nombor ID ke name ke telefon. Cara nak beritahu ialah row followed by square bracket dan single quotes ni. Kita display, katalah kita nak display nombor ID. Jadi row nombor ID. Jadi dia akan display 333. Kemudian kita display row name. Dia akan display Mutusami. Row telefon, dia akan display nombor telefon lah. So kita echo semua tu. Dengan saya dash maksud dia sekejap lagi dia akan display 333 dash Mutusami dash nombor telefon. So ini simple display. Cuma saya nak anda appreciate tu cara macam mana. Setelah kita dah buat pointer tadi, kita point kepada record pertama,
Kan? Kita simpan pointer dalam row, macam mana kita nak mula display. Nak display tu kita beritahu row kan, nombor ID. Row nombor dalam square bracket tu ialah field mana yang nak display. So bila anda tahu yang ni tu cara nak display ni, cara anda nak display echo row nombor ID satu baris, kemudian echo row name baris yang lain, echo row telefon baris yang lain. Anda buat 3 echo. Setiap echo satu field. Tak ada masalah lah bila anda dah tahu cara nak ambil setiap field. Ataupun anda nak pisahkan antara nombor ID name tu dengan objek lain, instead of guna dash, ataupun anda nak masukkan teks nombor ID equal to row nombor ID, titik, kemudian name equal to row name. Anda nak masukkan message sedikit, so tak kisahlah bila anda tahu. Yang pentingnya ini ni row nombor ID tu untuk ambil value daripada field yang berkenaan. Okey. Okey, ada soalan tak? So program PHP anda hanya ada 4 baris tu. Dah complete. Okey, saya nak sebut sedikit square bracket ni. Square bracket ni tak wajib. Anda masuk pun okey, tak masuk pun okey. Sekadar option. Kenapa dimasuk ni sekadar mudah nampak. Ini satu field, ini nak display field kedua, ini display kan. So masuk pun okey, tak masuk pun okey. Kan? Yang masuk ni bukan tujuan untuk kita lah, kita nampak clear. Anda tak masuk pun okey. Square bracket tu. Ada soalan? Square bracket tu mesti untuk setiap field. Kalau nak masuk lah kan. Point saya sebut untuk setiap field, saya tak nak anda mula buka square bracket, at the end tutup square bracket. Bukan macam tu. Okey, ada soalan tak? So anda appreciate untuk buat operation dengan database sebenarnya hanya 4 baris je diperlukan. Malah boleh dipendekkan lagi, yang saya sebut tadi kan. Instead of anda simpan dalam variable con, anda terus letak MySQL Connect sebagai parameter pertama. Malah anda sebenarnya boleh jadikan 2 baris je. Result ni anda letak MSQL query dalam result ni. Dan dalam MySQLi query tu, dalam tu con tu anda guna, tak tahu. Jangan peningkan kepala. Point saya nak anda appreciate untuk basic untuk interact dengan database ini saja. Ada connection, ada query, ada association. Dan untuk final exam anda kena hafal lah juga ni. This basic. Sorry, yang itu saya tak boleh nak tolong anda dah, sebab selagi kita tak ubah sistem peperiksaan final kita akan kekal dahululah dengan anda kena hafal sedikit. Okey, ada soalan tak? Anda ni saya tak ada soalan lah. Okey, so selepas tadi yang asalnya saya tunjuk yang simple kan. Saya tunjuk yang simple tadi. So simple tu hanyalah yang bawah ni hanya 4 baris saja. Nak access, nak interact dengan database dan display pada database. Tapi yang ni sangat basic. Yang asal yang kita tunjuk tadi sangat basic. Tak ada test, tak ada control.
Tapi okey, complete dah. Untuk basic jalan dah kan. Misalnya baris pertama buat connection. Cuma sekarang ni saya nak tunjuk bahawa instead of tulis satu baris macam ni, walaupun okey, tapi dia tak ada control langsung. It's not a best practice lah. Kan. Walaupun okey tapi tidak best practice. So the best practice ialah macam saya tunjuk sekarang ni. Untuk buat connection. Ini untuk connection yang satu baris ni, instead of anda tulis satu baris, yang lebih baiknya tulis macam saya tulis ni, 12 baris. So apa yang dalam 12 baris ni ialah instead of anda terus tulis macam ni dalam MySQL Connect, parameter pertama ialah alamat database, parameter kedua username, tiga. Instead anda tulis terus dalam tu, anda letak dalam variable dahulu. Ini best practice. So bila anda simpan dulu dalam variable, anda letak sini variable dia. Anda boleh tulis tapi praktis yang lebih baik anda tulis macam tu kan. Supaya lebih mudah, lebih structure nampak kan. Dan anda tahulah next time kalau anda nak ubah server name tu, username anda tukar kat sini, password tu kat sini. Kalau tidak kat sini ni, anda pun tak sure yang mana satu username, mana satu password ni. Kalau anda tulis macam ni kan. Tapi kalau tulis macam ni kita tahu dah. Username kat sini, password kat sini. Provided susunan anda tu kena betul lah. Okay. Tapi as saya mention, kalau anda faham macam tu, tak apa, lepas tu anda guna template je. Template saya dah buat yang ni lah. Ni, anda guna template search by ID. Okay. So selepas buat connection tu mungkin berjaya, mungkin tak berjaya. Cara yang lebih baik ialah selepas buat connection, anda test dahulu. Sebelum ni kita tak test tu, kita assume semua akan berjaya, connection tu berjaya. Tapi yang lebih baik ialah anda test. Oleh kerana connection status ada simpan dalam variable con, kita test con tu. If tanda itu tanda not lah. Semua dalam programming language ada tanda not ni. If seolah-olah if tidak berjaya, if unsuccessful, so anda keluar arahan untuk successful. Saya tak go deeper lah arahan die ni apa ni. Arahan die ni ialah untuk berhentikan application ni dan keluar mesej ni. Okey, itu untuk baris pertama. Kita expand further untuk best practice. Jadi cara tulis yang lebih baik tulis ni kan. Instead of tulis satu baris macam ni, betternya tulis macam ni 11 baris. Macam tu. Okey, so bahagian kedua ialah query. Again, bahagian query ada dua parameter. So cara yang lebih baik ialah parameter kedua ialah arahan SQL. Instead anda tulis arahan SQL dalam parameter kedua ni, anda tulis di atas dia, simpan dalam variable, satu variable. Jadi anda letak variable ialah parameter kedua untuk query. Sepatutnya parameter kedua ialah arahan SQL. Tapi kita dah buat arahan SQL, kita simpan dalam variable. Kita letak di parameter kedua dalam MySQLi query. Itu bahagian kedua. Bahagian pertama connection, bahagian kedua query. Ini cara lebih baik daripada anda terus tulis dalam ni. Okey, so bahagian ketiga ialah buat association. So arahan buat association ialah MySQLi fetch associate. Dan kita associate dengan result yang kita dapat daripada query tadi. Cuma cara yang lebih baik ialah sebelum kita buat association, kita test dahulu. Kita test dahulu untuk tahu query tadi dapat result ke tak. Jadi untuk test kita guna arahan baru MySQLi 6 rows. Ini arahan ni kan. Daripada result yang kita dapat tadi, adakah lebih kepada kosong? Lebih pada kosong menunjukkan ada data lah. Query tu berjaya dapat data kalau lebih pada kosong. Kalau sama kosong, tak ada data. Kalau ada data, barulah kita fetch. If ada data, daripada result di atas, if ada data, barulah kita fetch dan kita display. Else, kalau tak ada data, kita
keluar mesej tak ada data. Dan last kali saya nak sebut dengan database yang kita buka tadi, kita buat connection tadi, cara yang lebih baik, the last kali kita kena close. Jangan buat tak close. Bila tak close, dia masih hanging dalam RAM. Tak ada masalah daripada program anda, maksudnya program masih jalan. Biasa, cuma sebenarnya di server dia tak tutup lagi. Display nampak elok dah kan, tapi dekat server tu tak itu. Dia isunya mungkin ada hackers atau ya yang boleh pergi kepada server dan dapat data sebab data tu tak close lagi. Okey, kalau ada soalan. Okey. So tadi tu yang asal tadi ataupun yang kedua tadi, yang kemudian tu yang kita buat yang best practice tu, hanya kita tulis PHP saja. Ataupun kalau anda buka program yang saya tunjuk example tadi, dia hanya PHP saja dalam tu. Kan? So sebenarnya itu pun tak cukup baik lagi. Kan? Walaupun connection ada 12 baris tapi dia hanya semuanya PHP. Dia sebaik-baiknya PHP ni dia kena berada dalam struktur HTML. Sekadar expand daripada apa yang kita buat tadi hanya dan dokumen tu hanya PHP saja, itu tidak praktis yang baik. PHP yang baik ialah dia mesti ada struktur HTML. Struktur HTML tu HTML, ada head, tutup head, ada body, tutup HTML. So PHP tu berada dalam body. Kalau anda buat 20 baris PHP pun 20 baris tu kena berada dalam body. Bukan PHP saja. Dia mesti sebaik-baiknya berada body. Barulah browser kita, sebab browser ni dia sebenarnya dia hanya faham HTML. Jadi bila dia dapat HTML dengan struktur yang baik macam ni tu, dia boleh interpret display dengan lebih baik. Walaupun sekarang ni anda letak PHP pun dia keluar result, tapi yang lebih baik mesti letak di dalam struktur HTML. Walaupun kita letak dalam struktur HTML, tapi extension dia untuk yang ada skrip PHP mesti .php. Cuma dokumen dalam dia tu struktur dia kena letak struktur HTML. So letak di dalam dia. Okey. So bila struktur HTML ni, anda boleh tambah HTML lain asalkan jangan tambah di dalam skrip tu. Maksud tambah HTML ni, anda nak tambah H1 ke sebelum PHP atau selepas PHP ni, sorry, anda tambah bye-bye ke atau lain-lain mesej. Anda boleh buat sebagaimana anda buat HTML biasa. Cuma jangan ganggu di dalam PHP tu. So HTML tak boleh bercampur dengan PHP, tak boleh bercampur dari segi arahan tu. Tag HTML tak boleh duduk dalam PHP, arahan PHP tak boleh duduk di luar HTML, PHP punya area. Kecuali dengan format yang betul lah kan. Format yang betul tu kalau PHP nak letak di luar ni, anda kena buka balik PHP baru. Kena buka balik ni PHP. Kalau nak letak PHP ni, dia PHP tu mesti berada dalam buka PHP ni dan tutup dalam body macam tu lah. Okey, tadi semula yang penting saya nak tunjuk sini, instead anda buat program tadi hanya ada PHP, tapi yang lebih baik praktis dia mesti berada dalam HTML structure. Even bila kita ada HTML structure ni, misalnya katalah kita nak tambah bootstrap, bootstrap, nak tambah bootstrap, anda letak sebab bootstrap kita letak link dalam head, tambah je link dalam head bootstrap. Ataupun lain kali next time anda ambil template yang ada bootstrap,
Kan? Jadi PHP tu masuk dalam bahagian body. Anda ada PHP kat lain, copy masuk dalam body tu. Dan savekan dokumen sebagai .php. Itu cara. eh, eh, Kita boleh sama ada kita buat PHP dahulu, kita tambah HTML kemudian, atau kita ambil dahulu template HTML, kita letak PHP di dalam dia. Itu okey setakat ni. Boleh nah. Yang terbaru ni kita beritahu best practice kepada PHP, tidak PHP saja. Dia mesti gabung, dia mesti berada dalam structure HTML. Okey. Dia juga boleh buat macam ni. Tapi ini tidak, not really recommended, tapi boleh buat. Cara tadi lebih baik. Cara tadi apa dia? Cara tadi kita buat structure HTML, kita letak PHP dalam dia. Atau cara ni ialah kita buat PHP dahulu, kan? Kemudian baru structure HTML. Kan? Cuma dalam PHP tu jangan ada echo. Kalau nak buat kaedah ni lah. Dalam PHP jangan ada echo. Sebab dia dokumen HTML, dia mesti bermula dengan HTML. Tapi yang ni walaupun bermula dengan PHP, tapi tak ada echo. Bila tak ada echo, dia tak beri kepada browser. Tak ada beri pada browser. Dia hanya operation saja. Kan? Jadi yang pertama browser dapat yang ni. Yang ni browser tak dapat ni. Hanya operation saja. Kan? Browser tak tahu kewujudan ni. Kan? Kita sebut sebelum ni, program PHP, bila kita minta dokumen PHP, dia akan proses apa saja skrip PHP. Baru dia beri pada browser. Jadi dia proses, oleh kerana tak beri apa-apa pada browser, jadi browser terima perkara pertama ialah HTML head body ni. Kan? Cuma bila anda nak echo dia, sebab echo ni, kita kena letak bahagian body. Kita kena buka balik PHP, tutup PHP. So boleh juga macam ni. Kita buat PHP dahulu, tapi jangan ada echo dahulu. Dalam PHP tu jangan ada echo. Kita buat HTML, dan echo dia di dalam. Atau lebih baik cara tadi lah. Kita buat keseluruhan dokumen HTML, dalam dia PHP. Keseluruhan PHP. Tapi saya sebut juga sebelum ni, PHP ni boleh ada satu bahagian, kemudian tutup. Ada satu bahagian ni dah tutup dahulu, kemudian HTML, kemudian buat PHP lain. Tapi semuanya berada dalam body lah. Ataupun cara ni pun boleh. PHP dahulu, kemudian kita buat HTML. Tapi lebih recommended yang kaedah tadi. Sebab tak recommended tu, pertama itulah kadang-kadang kita tersilap masuk echo kat sini. Dia tak mahu macam tu. Tak mahu echo sebelum HTML structure. Tapi kalau kita kaedah tadi, kita dah tak silap dah echo tu. Kan? Sebab dia memang dah berada dalam HTML structure. Okey. Semua ada dalam template. Saya dah tulis nama template. Anda boleh access share folder semua template ni. Okey, saya nak berakhir di situ dahulu hari ni. Tapi saya nak sebut sini, bila anda buat echo, saya sebut tadi, anda dah faham bahawa dia akan ambil satu demi satu field melalui row tu. Jadi anda boleh echo macam ni, satu baris. Anda boleh echo 3 kali echo, setiap satu field satu echo. Anda boleh letak dalam table, sebagaimana kita buat dalam dalam session yang lepas. Kita letak dalam table. Dan sebab berbagai lagi lah cara. Yang pentingnya bila anda tahu cara nak access setiap field. So yang simple ni kita hanya satu baris ni,
Kerana bila kita buat query tadi memang dapat satu baris. Where ID equal 3333. Hanya satu je orang yang ada ID 33. Tapi bila anda query yang dapat banyak baris, banyak records, kan? Where nama dia bermula dengan huruf A contohnya lah, kan? Nama dia bermula dengan huruf A. Dia mungkin lebih pada satu. Bila lebih pada satu, anda tak boleh sebab association ni dia hanya point kepada rekod pertama. So bila anda nak echo rekod kedua, anda kena buat arahan supaya dia bergerak point tu ke rekod kedua. Kan? So arahan tu bukan arahan fetch associate. Kan? So cara yang mudah ialah kalau dapat lebih pada satu rekod yang sebenarnya kita dah buat, cuma kita akan ulang semula, kan? Ialah menggunakan arahan looping lah, where statement atau for each statement yang kita pernah buat sebelum ni. So jadi dia akan jadi panjang sedikit lah, sebab dia dia tak boleh, sebab yang ni hanya untuk satu rekod saja. Kalau ada banyak rekod, kena ada, untuk display dia kena ada looping. Okey, itu saja. Kalau ada soalan sebelum kita bersurai.